Hujan, patutlah line internet macam tu sikit kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan tengok kat sini. Dekat peta minda yang saya sharekan Surah kepada apa? kamu. Yang ni kalau dekat buku teks kamu boleh tengok muka surat 29. Okey, dekat buku teks sirah kamu boleh buka muka surat 29. Tapi dekat peta minda ni saya dah kompreskan lah. Saya dah kompreskan kepada satu nota yang padat. Okey, jadi nanti saya beri pandu kamu tulis dalam buku Okey, jadi hari ini kita akan tengok tajuk cara pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cara pergaulan ni maksud dia adalah cara Nabi Muhammad SAW bercakap dengan orang. Okey, cara Nabi Muhammad SAW berperilaku kepada seseorang. Okey, jadi kita akan tengok satu-satu. Okey, nombor satu dekat sini. Okey, nombor satu, berbudi pekerti mulia dan akhlak terpuji. Okey, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang akhlak dia, yang budi pekerti dia sangat terbaik. Okey, sangat baiklah. Okey, itu yang pertama. Kalau kita nak kata siapa orang yang akhlak dia paling terpuji, siapa akhlak dia yang kita boleh contohi, dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Okey, so Nabi Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang paling mulia. Okey, so itu yang pertama. Kita kena tahu yang pertama adalah itu. Okey, jadi kita kena contohilah Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang paling terbaik dalam kita berakhlak. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, cara Nabi bergaul adalah Nabi bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Okey, dekat sini saya tunjuk kat sini nombor 2. Tadi nombor 1 dah baca. Okey, nombor 2. Nombor 2, bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Okey. Nabi Muhammad SAW dalam bergaul, Nabi Muhammad SAW tidak pilih kasih. Okey, Nabi akan layan semua orang dengan baik. Tak kisahlah orang tu Islam atau bukan Islam. Tak kisahlah orang itu kaya atau miskin. Tak kisahlah orang itu berpangkat atau tidak berpangkat. Tapi Nabi akan cakap dengan elok. Nabi akan layan dengan baik. Okey, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang itu, Nabi akan layan dengan baik, Nabi akan layan dengan elok. Okey, so itu cara pergaulan Nabi yang kedua. Walaupun orang jahat walaupun orang jahat. Okey, saya ada satu kisah nak kongsi dengan kamu. Pada satu hari ada seorang bukan Islam. Okey, Nabi dengan para sahabat sedang duduk-duduk, okey. Duduk-duduk sembang-sembang dengan sahabat Nabi, dengan kawan-kawan Nabi lah dekat perkarangan masjid. So dalam Nabi sembang-sembang tu, tiba-tiba ada seorang bukan Islam masuk dalam perkarangan masjid tu, dia kencing. Okey, dia kencing bahagian luar masjid tu, dia kencing lah. Okey. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi ni, member-member Nabi ni dah marah. Okey, marah, naik angin. Yelah, siapa tak marah kan? Tempat suci dan orang tu pergi kencing dekat area luar masjid tu. Okey, jadinya Nabi menasihati kepada rakan-rakan Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi supaya bersabar. Okey, Nabi kata mungkin dia adalah orang yang tidak tahu. Okey, jadinya orang itu pun dibiarkan sampai dia habis kencing lah. Okey, dekat luar masjid tu. Dan selepas habis orang tu kencing, Nabi sendiri yang bersihkan tempat orang tu, bekas tempat orang tu kencing. Nabi sendiri ambil air dan bersihkan. Jadinya daripada kisah ni kita boleh tengoklah kat situ. Okey, walaupun orang itu buat benda yang tak baik dekat masjid pula tu, tapi Nabi tetap menunjukkan cara macam mana kita nak macam mana kita nak berhadapan orang macam tu. Kita tak perlu nak marah-marah, kita tak perlu nak maki dia ke apa, tak perlu. Okey? Tapi Nabi ambil pendekatan untuk bersabar dan tunjukkan, oh ini kalau orang buat perkara tak elok macam tu, oh macam ni kita kena buat. Macam tu yang kita kena hadapi orang tu. Okey, so itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga, macam mana Nabi bergaul yang ketiga? Nabi hormat orang yang lebih tua. Okey, Nabi hormat orang yang lebih tua dan sayang kepada remaja dan kanak-kanak. Okey,
So macam saya, kalau saya lah, okey, mana yang lebih tua daripada saya, mak ayah saya kan. Lepas tu datuk nenek ataupun orang yang lagi usia dia lagi tua daripada saya kena hormat. Kita semua kena hormat orang yang lagi tua daripada kita. Dan untuk orang yang lagi muda daripada kita, okey, macam kamu semua ni lah. Okey, kamu semua lagi muda daripada saya. So saya kena sayang kepada kamu semua. Sebab itu adalah sunnah daripada Nabi. Mana orang yang lagi tua kita kena hormat. Mana orang yang lagi muda kita kena sayang. Okey, itu apa yang Nabi ajar. Lepas tu yang keempat. Ini sangat penting yang keempat ni. Nabi pengasih terhadap seluruh makhluk. Bukan pada manusia sahaja Nabi buat baik. Bukan pada manusia saja Nabi buat baik, tetapi kepada haiwan. Okey, kucing. Okey, lepas tu Nabi juga buat baik kepada tumbuh-tumbuhan. Okey, contoh dekat kucing kan, ada satu cerita. Okey, bila ada kucing di bahagian tempat tempat Nabi nak melakukan satu benda, nak solat ke apa masa tu. Okey, Nabi tak kacau pun kucing tu tidur apa, nak suruh dia pergi ke tempat lain ke apa. Tapi Nabi biarkan dia tidur dan Nabi yang beralah. Okey, Nabi yang pergi yang ke tempat lain sebab nak sayang kat kucing tu supaya dia tak terjaga daripada tidur dia. So itu kita nampak lah kat situ. Nabi bukan buat baik kepada manusia sahaja, tapi Nabi juga buat baik kepada haiwan, binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Kalau dalam tumbuh-tumbuhan ni, kalau Nabi dalam medan peperangan sekalipun diingatkan kepada tentera-tentera Islam, kalau nak perang musuh, tak boleh sampai kita susuka hati nak tebang-tebang pokok, nak rosakkan tanaman-tanaman orang, apa semua. So itu adalah cara kita berbuat baik kepada selain daripada manusia. Sebab apa? Kita kena buat baik kepada semua makhluk. Okey? Sama ada manusia ataupun binatang ataupun tumbuhan. Kalau kita pula dalam hidup kita zaman sekarang ni, kalau kita kat sekolah ke apa, kita kena buat baik juga dengan kelas kita kan. Kita kena jaga kita punya harta benda kat kelas. Kita kena jaga kita punya meja kerusi dalam kelas. Kita kena sayang alat-alat tulis, buku yang mak kita dah bagi, mak kita dah belikan untuk kita. Kita kena sayang pakaian kita, mak ayah kita dah beli untuk kita. So itu semua adalah penghargaan kita kepada apa yang kita ada. Okey, dan yang terakhir sekali, apa sifat Nabi yang kita boleh contohi? Menghormati pendapat orang lain. Okey, ini sangat penting. Menghormati pendapat orang lain. Okey. Ada satu kisah pada satu peperangan, nama peperangan itu adalah peperangan Khandaq. Okey, Salman Al-Farisi, ada satu orang sahabat Nabi, nama dia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni bukanlah orang yang nak katanya berjawatan tinggi ke apa, tapi dia dalam golongan orang yang biasa-biasa. Okey, dalam golongan orang yang sahabat Nabi yang biasa. Jadinya pada masa peperangan tu, dia ada bagi cadangan kepada Nabi supaya kita dalam medan peperangan orang Islam digalikan parit di sekeliling medan itu untuk taktik peperangan tersebut. Jadinya Nabi dengar pendapat orang tersebut, pendapat sahabat Salman Al-Farisi tersebut dan dia buat. Okey, hasilnya dalam peperangan Khandaq tu, okey, bila musuh datang nak serang, dorang dah gali parit tadi tu dan dorang cover parit tu. So bila dia nak serang tentera Islam, dia jalan, dia termasuk dalam parit tersebut yang telah ditimbus tadi. Dia jalan, dia lari nak serang, dia pun termasuk dalam parit tersebut. So itu adalah strategi yang membolehkan umat Islam memenangkan peperangan tersebut kat situlah. Jadi kat situ kita nak tengok, walaupun Nabi itu berpangkat Nabi dan orang yang sangat hebat dalam tentera Islam ketika tu, tapi kat situ nak tunjukkan yang Nabi juga dengar pendapat orang lain. Okey, walaupun dia itu orang biasa-biasa. Okey, so itu apa yang kita boleh dapat dan apa yang kita boleh